Okey. Okay. So, X darab dengan X, kembangan pertama. Kemudian X darab dengan negatif 3. Ini yang step yang kedua. Kemudian 5 dengan X, step yang ketiga. Kemudian 5 dengan 3, step yang keempat. Okay. Ini yang biasa orang gunalah, cara macam ni. So, X darab dengan X tolak 5, X tolak 3. Okay. So, X darab dengan X. Okay. So, kita akan dapat X kuasa 2. Kemudian, X darab dengan 3. Okay. So, sebelum nak darab sesuatu nilai, awak kena tengok operasi yang berada sebelum nilai itu. Okay. So, X dengan 3 ni bukan X darab dengan 3. X dengan 3 ni adalah X darab dengan negatif 3. Jangan letak tanda tolak dulu baru darab. Okay. Darab dulu baru letak dia punya operasi sama ada positif atau negatif. So, X darab dengan negatif 3 akan jadi negatif 3X. Kemudian, negatif 5 darab dengan X. So, negatif 5X. Dan last sekali, negatif 5 darab dengan negatif 3. Okay, akan jadi positif 15. Okay. So, dekat sini kita ada sebutan yang sejenis ataupun sebutan yang serupa. Okay, sebutan X ni ada 2 dekat sini. So, kita boleh selesaikanlah. Okay. So, X kuasa 2, negatif 3X tolak 5X. Okay. Kalau tak pasti, jangan congak. Okay. Tekan je kalkulator. So, negatif 8X tambah 15. Okay. So, dapatlah hasil kembangan kurungan. Okay. So, ini cara yang pertama lah. Okay. Cara yang kedua, cara satu. Okay, cara yang kedua kita boleh buat macam ni. Kita guna kaedah darab silang. Okay. So, X tolak 5, kita letak ke atas. X tolak 5. Okay. Kemudian X dengan tolak 3, so X dengan negatif 3. Okay. Letak tanda operasi tu dekat dengan nombor. Okay. So, kemudian okay, kita darabkan atas bawah. Okay. X darab dengan X dapat X kuasa 2. Kemudian negatif 5, so dekat sini dengan sini darablah. Okay. Sini dengan sini pun darab juga. Okay. Negatif 5 darab dengan negatif 3, positif 15. Okay. Letak tanda tambah tu. Okay. Dapat positif, letak tanda tambah kat situ. Okay. Kemudian, dekat sini kita akan darab silang kan. Okay. Sini darab silang sini, sini darab silang sini. So, X darab dengan negatif 5, negatif 5X. Kemudian, X darab dengan negatif 3, negatif 3X. Okay. So, yang sebelah sini punya kena tambah. Okay. Yang sebelah kiri kita darab atas bawah. Yang sebelah kanan ni kita tambahkan atas bawah. Okay. Negatif 5X tambah negatif 3X, negatif 8X. Okay. Kemudian, susun balik. Okay. X kuasa 2. Okay. Kemudian, ambil yang ada X, negatif 8X. Kemudian belakang letak yang nombor saja, tambah 15. Okay. So, ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Okay. Untuk susun balik. Okay. Dalam bentuk X, so akan dapat jawapan yang samalah. Boleh faham? Boleh Cikgu tunjuk sekali lagi. X tolak 4, okay. X tambah 2. Okay. So, X darab dengan X, X kuasa 2, X darab dengan 2. Okay.
positif darab dengan positif, so dapat positif 2x. Negatif 4 darab dengan x, negatif 4x. Negatif 4 darab dengan 2, negatif 8. Okay. Dan dekat tengah ni dia mesti, sebutan dia mesti sama. Okay. So kena selesaikan. Okay. 2x tolak dengan 4x dapat negatif 2x tolak 8. Okay. Ini cara yang pertama lah. Okay. Cara yang kedua, okay. X tolak 4, X, okay. Tolak 4 letak asing. Okay. Tanda tolak tu letak dekat 4. Okay. Kemudian bawah dia X tambah 2. Okay. So yang sini, okay. Atas bawah ni darabkan X darab X, X kuasa 2. Okay. Negatif 4 darab dengan positif 2 dapat negatif 8. Kemudian yang ini silangkan. Silang ni operasi darab lah. Okay. X darab dengan negatif 4, negatif 4x. X darab dengan 2, positif 2x. Bahagian sini kita kena tambah. Negatif 4 tambah dengan 2x, negatif 2x. Okay. Kemudian kena susun balik lah. X kuasa 2 tolak 2x tolak 8. Okey. Ada nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Ada Nak salin ke? Dah salin. Dah salin Cikgu tak tunjuk dah ni. Okey, cuba buat yang ni. Okay. Awak nak guna cara yang mana terpulanglah. Okey, 3 soalan. Hantar kat Telegram
Batrisya Sofina, cek balik soalan nombor 3. Tengok kena ingat operasi darab. Kalau operasi darab, huruf nombor kena darab dengan nombor, huruf kena darab dengan huruf. Hani Syazwani, cek balik. Amy, cek balik. Yang salah. Damia, cek balik. Danish, cek balik. Anis, cek balik. Farha, cek balik. Farha, bila awak nak darabkan, nak kembangkan kan, nak kembangkan 4 step tu, awak kena ambil sekali dengan operasi, tanda operasi sebelum nilai tu. Okay. Especially kalau tanda tolak lah. Okay. Kemudian kalau dia, awak kena tengok, Farah, awak, sebelum awak nak darab, awak kena tengok nilai yang awak nak darabkan tu, okay, dua-dua positif ke, salah satu positif ke, dua-dua negatif ke. Kalau dua-dua positif, so jawapan awak hasil darab akan dapat positif. Contoh macam soalan, Farah boleh dengar tak Farah? Ya, dengar sih. Okey. Contoh macam soalan nombor 1. Okey. X dengan X. X darab dengan X. Dua-dua X positif tak? Dua-dua X positif tak? Ya. Ya. Okey. So, dua-dua X positif. So, awak akan dapat jawapan positif lah. Okey. Kemudian, X darab dengan 2. X tadi positif. 2 positif tak? Dua positif tak? Farah? Ya. Positif. So, jawapan awak mesti positif. X darab dengan 2 mesti positif 2X. Kenapa awak letak tolak 2X?
Oh, Kan? Okay. Yang mana yang hasil darab dapat positif, kena letak positif lah. Yang mana dapat negatif, kena letak negatif. Sebab tu sebelum darab, tengok dulu okay, nilai itu positif ataupun negatif. Lepas tu cikgu tak bagi letak tanda operasi. Darab dulu, baru letak jawapan dia. Sama ada simbol tambah atau simbol tolak. Zulaika cek balik. Okay, ramai yang salah soalan nombor 3. Cepat cek balik nombor 3. Faris. Aimah Faris. Okay. Okay, cek balik awak punya hasil darab. Okay. Ada yang hasil darab nombor negatif dengan nombor positif. Okay. Awak bagi jawapan positif. Ada yang dah kembang. Nilai yang sama, dua nilai yang sama di tengah tu, XX tu. Okay. Kita tak tahulah, mungkin awak tak tekan calculator lah, awak congak. Okay. So jawapan jadi salah. Azhan nombor 3. Ni salah lagi.
Tu nombor positif darab dengan nombor positif Hani. Okay. Tapi awak tulis negatif. Aimi. Ya, cikgu. Ah, yang cikgu bagi tahu salah tadi tu bukan sebab dia kena buang. Dia ada. Kalau kita ada contoh 4x darab dengan 3x. 4x tambah 3x. Ini operasi darab, ini operasi tambah. Kalau operasi tambah, hanya nombor dengan nombor sahaja kita tambah. X kita tak tambah. Okey, jadi 7x lah. Kalau operasi darab, nombor darab, huruf pun kena darab. 4 darab 3, 12. X darab X jadi berapa? S kuasa 2. X kuasa 2. Bukan dia tak ada, dia ada. Hmm. Damia, kenapa awak pergi tukar yang 3Y dengan 2Y? Kenapa tukar jadi 5? Itu operasi darab lah, bukan operasi tambah. Yang salah tu, yang awak darabkan 3Y dengan 1. 3Y positif, 1 pun positif. So, jawapan mesti positif. Sebab tu sebab tu jangan letak bila awak kembangkan 3Y dengan 2Y ni kan. Okey, lepas dah kembangkan ni dah tulis kan. Jangan tulis simbol tolak ni. Jangan tulis simbol tolak ni. Awak kena darabkan dulu. Ambil nombor tu darab dulu. Okey, tengok nombor tu positif ataupun negatif. Okay. Kalau rasa cara kembangkan 4 step ni okay, susah, okay. Mungkin awak rasa susah, boleh je guna cara nombor 2 ni. Batrisha, tadi cikgu dah terangkan siapa ni? Batrisha mana? Yang baru hantar kat cikgu tu Batrisha Balkis ke? Batrisha, nombor 3 tu cikgu baru terangkan tadi. 3Y darab dengan 2Y. Nombor kena darab dengan nombor, huruf kena darab dengan huruf. Faris, Aiman Faris. Aiman, Faris boleh cakap tak? Ya, cikgu. Okey. Soalan nombor 1. Step yang keempat. Okey. Ini step pertama, X dengan X. Ini X dengan 2, step yang kedua. 6 dengan X, step yang ketiga.
6 dengan 2. Okey, 6 tu positif ke negatif, Faris? Positif. Ha? Positif. Macam mana awak tahu 6 tu positif? Negatif. Macam mana awak tahu 6 tu negatif? Simbol negatif. Macam mana? Ha? Apa dia? Kita tak dengar. Ulang sekali lagi. Sebab apa? Simbol negatif. Sebab simbol negatif sebelum 6 tu. So 6 tu adalah nombor negatif. Dia bukan nombor positif. Kemudian 2. 6 nak darab dengan 2. 2 positif ke negatif? Positif. So negatif 6 darab dengan positif 2. Dapat positif ke dapat negatif? Negatif. Negatif. Patutnya tolak 12, bukan tambah 12. Itu satu, nombor satu. Nombor 2. Nombor 2, okey, pun sama juga. Okey, step yang keempat. 2 darab dengan 1. 2 ni nombor dia negatif. 1 ni nombor dia negatif. Negatif 2 darab dengan negatif 1 dapat positif ke negatif? Negatif 2 darab negatif 1 positif ke negatif? Salah hantar. Salah hantar pun salah lagi tu. Yang awak hantar kemudian tu pun salah lagi. Okey, kita tunjuk lah Lepas tu cikgu suruh tanya. Yang salah-salah ni, tanyalah cikgu. Okay, kalau tak pasti, tanya je lah. Jangan, tak payahlah malu. Awak tanya kelas, so time buat latihan, okay. Tak perlu dah cikgu nak explain lagi. Okay. Kita dah drag masa. Okay, jadi panjang. Kalau awak tanya masa cikgu tengah explain tu tanya, so tak adalah isu bila bagi latihan tak boleh buat. Farha. Okay. Tengok sini Farha. Dan yang lain ada yang belum buat pembetulan lagi lah. Okay. Okay. So first kali, okay, soalan nombor 1 Farha, tengok sini Okay, apa yang awak salah dekat soalan nombor 1? Okay. X darab dengan X kuasa 2. Kemudian X darab dengan positif 2. 2X. So positif 2X tambah 2X lah. Kemudian 6 darab dengan negatif 6 darab dengan X. Negatif 6X. Kemudian negatif 6 darab dengan
2. Negatif 6 darab dengan 2 dapat apa, Farha? Farha, Negatif negatif 6 darab 2 berapa? Negatif 12. Kenapa awak buat tambah 12? Ya, negatif 12. Kenapa awak buat tambah 12? Kemudian, X kuasa 2. Okay. 2X positif tolak dengan 6X. 2X tolak dengan 6X. Itu tolak, operasi tolak, Farah. Bukan operasi darab. 2X tolak dengan 6X dapat berapa X, Farah? Negatif 4. Negatif 4X. Tolak 12. Okay, selesai. Okay, salin balik yang jalan kerja yang betul. Okay, soalan yang kedua. X darab dengan X, X kuasa 2. X darab dengan negatif 1, negatif X. Negatif 2 darab dengan X, negatif 2X. Negatif 2 darab dengan negatif 1, positif 2. Sorry ya, bateri laptop habis. Okey, sambung Sorry. Okey. Okey, X kuasa 2 tolak X tolak 2X tambah 2. Okey, ini pun ada lagi yang masih salah. Okey, cikgu rasa dia congak lah. Okey, dia tak kira pakai kalkulator. Okey, negatif X tolak dengan 2. Okey, ini bukan 1 tolak dengan 2. Okey, ini negatif 1 tolak 2. Okey, negatif 1 tolak 2 bukan 1. Okey, negatif 3. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okey, yang mana yang salah soalan ni betulkan baliklah. Okey, yang tak letak X pun ada juga. Okey, letak 3 saja. Farish, tekan kalkulator Farish. Okey, jangan congak. Okey, last sekali. 3Y darab dengan 2Y. Okey, so nombor kena darab dengan nombor, huruf pun kena darab dengan huruf. Okey, so dia akan jadi 6Y kuasa 2. Kemudian 3Y darab dengan positif 1. Positif 3Y. Negatif 2 darab dengan 2Y. Negatif 4Y. Negatif 2 darab dengan 1. Negatif 2. Yang ni pun sekejap tadi siapa tadi? Farish. Okey, soalan ni pun awak salah juga. Okay. Salin balik Yang betul.
So 6Y kuasa 2. Okay. Positif 3Y tolak 4Y. So kita dapat negatif 1Y kan. La ilaha illallah. Tak apalah, tak ada orang yang bagi tahu dekat cikgu. Yang skrin tak share. Baiklah ada seorang bagi tahu. Aduh. Sekejap ni. Kenapa tak bagi tahu cikgu tak share screen? Korang boleh duduk diam kat situ. Okey, yang salah nombor 2 tadi, okey, salin balik jawapan nombor 2. Okey, jalan kerja nombor 2. Okey. So tambah 3Y tolak 4Y, so negatif 1Y kan. Okey, so negatif 1Y, okey, tak perlu letak 1 pun tak apa. Okey, apa-apa yang bernilai 1 kita tak tulis. Biasanya tak tulislah 1. Okey. 6Y kuasa 2 terus tolak Y. Okey, tak perlu tolak 1Y. Okey, yang salah tolong salin balik eh. Dah ke? Semua dah salin dah? Dah, semua dah eh? Dah, okey. Next. Okey, so tadi kita tengok kembangan. Sekarang kita nak patah balik daripada kembangan, kita nak faktorkan. Okey, so tadi kita kembangkan kan. Contoh X tolak 2 tambah X tambah 6. Okey, so kita kembangkan dapat X kuasa 2 tambah 6X tolak 2X tolak 12. X kuasa 2 tambah 4X tolak 12. Okey, so ini kita kembangkan. Sekarang ni, okey, kita daripada sini kita nak faktorkan balik. Okey, kita nak patah balik ke bentuk ni. Maksudnya soalan dia bagi X kuasa 2 tambah 4X tolak 12. Kita nak cari balik dia punya pemfaktoran. Nak cari balik jawapan ni. X tolak 2, X tambah 6. Okey. So ini kita panggil pemfaktoran lah. Okey. So, biasanya pemfaktoran ni, okey, kita pakai kaedah macam ni lah. Okay. Darab silang macam ni. Okay, yang bentuk macam ni. Okay. So, kat sini kita kena pecahkan kita punya, pisahkan kita punya persamaan tu. X kuasa 2 tambah dengan 4X tolak 12 ni kan. Okay. So, X kuasa 2. So, untuk X kuasa 2, kita boleh pisahkan jadi X darab X. Okay. So, awak kena ingatlah, bahagian sebelah sini, okay, sebelah kiri atas ni, ini adalah bahagian darab. Okay. So, X kuasa 2 kita boleh pecahkan kepada X dengan X. So, dia akan jadi X kuasa 2 lah. Okay. Kemudian, bahagian sini adalah untuk hasil darab. Jadi salah aja ni. 12. Okey, hasil darab, okey, nombor tu, okey, nombor yang belakang ni. Okay.
hasil darab nombor yang belakang ni 12. So 12 ni, okay, kita kena cari pasangan dua nombor hasil darab yang boleh dapat 12. Okay. So dekat sini kita ada beberapa lah untuk 12. Okay, 12 kita ada 4 darab dengan 3 boleh dapat 12. Lagi kita ada 6 darab dengan 2 boleh dapat 12. Okay. Lagi 1 dengan 12 lah. Okay. So yang 1 dengan 12 ni jarang lah. Okay. So kita nak cari gabungan hasil darab yang gabungan nombor hasil darab yang dapat 12 dan dalam masa yang sama, okay, hasil tolak antara dua nombor tu kita boleh dapat jawapan dekat 4x tu, nombor 4 tu. Okay. Maksudnya 4 darab 3 ni, okay, boleh dapat 12, boleh dapat nombor belakang. Kemudian dalam masa yang sama awak kena check 4 dengan 3 tu, kalau kita tolak, ada possibilities tak dapat 4 dekat X. Kalau tak ada, maksudnya kombinasi hasil darab tu kita tak boleh pilih lah. Okay. Kalau ada, then kita boleh pilih. Okay. So dekat sini, okay, 4 darab dengan 3 dapat 12. Okay, yang tu okey lah, dapat 12. Tapi bila 4 tolak dengan 3, kita tak boleh dapat 4. 4 tolak 3 dapat 1. Okay, so kombinasi 4 dengan 3 ni kita reject lah. Okay. Kemudian kita check yang kombinasi lain pula, 6 dengan 2. Okay, 6 darab 2 boleh dapat 12. Dan dalam yang sama 6 dengan 2 kalau kita tolak kan, kita buat sinilah 6 dengan 2. So 6 dengan 2, 6 letak sini, 2 letak bawah. Terbalik pun tak apa. 2 atas, 6 bawah pun boleh juga. Kemudian darabkan silang dekat sini. Darab dulu. Okay, nombor ni tak perlu letak positif negatif lagi pun tak apa. Letak je dua-dua dalam keadaan positif. 6 dengan 2 ni. Okay. So X darab dengan 6, 6X. X darab dengan 2, 2X. Okay. Kemudian dekat sini 6X dengan 2X ni kita kena tambah. Okay. So dekat sini awak kena check lah. Yang okay, 6X tambah dengan 2X macam mana nak dapat 4X. Okay. So kalau 6X tambah dengan 2X 8X kan. Tapi macam mana kita nak jadikan 6X tambah dengan 2X dia jadi 4X. Okay. So awak kena okay, kalau tak boleh congak then kena try and error lah. Okay. Kalau boleh congak lagi bagus. Kalau tak boleh congak try and error. Try and error tu macam mana? Okay, bila kat sini kita dah darab silang. Bila kita cuba tambah dekat sini 6X dengan 2X tak boleh dapat 4X. Sepatutnya kat sini mesti dapat 4X. Okay. Tapi 6X tambah 2X adalah 8X. So salah lah kat situ. So bila salah, kita kena test. Okay. Macam mana nak? Okay, kalau siapa yang tak tahu kena test lah. Okay, kalau siapa yang tahu boleh okay, boleh letak terus lah. Kat sini kita kena ubah. Sama ada ubah dekat 6X ataupun ubah dekat 2X. Ubah tu maksudnya kita kena tambah tanda negatif. Dekat salah satu ataupun mungkin dekat kedua-dua. Okay. So dekat sini katalah kita letak dekat 6X. Kita letak tanda negatif. Kemudian kita cuba tambah balik. Negatif 6X tambah dengan 2X. Dapat tak 4X? Dapat tak 4X? Negatif 6X tambah 2X dapat 4X tak? Balkis dapat tak? Patricia Balkis dapat tak? Negatif 6X tambah 2X dapat tak? Positif 4X. Dapat negatif 4. Dapat negatif 4. Maksudnya tak dapat positif lah. Betul? Okay, so bila tak dapat positif, kita padam negatif dekat 6. Padam negatif dekat 6, kita pindahkan ke 2. Okay. So baru kita boleh dapat positif dekat sini. 6X tambah negatif 2X baru boleh dapat 4X. So bila kita dah tambah tanda negatif dekat 2X ni, dekat sebelah kiri atas ni, dekat 2 ni pun kena tambah negatif. Okay, sebab kita dah ubah hasil darab asal tu.
Asalnya kita darabkan X darab 2 je. Tapi disebabkan kita kena ubah dekat 2X tu, kena tambah negatif. So 2 dekat dalam ni pun, kat sebelah kiri ni pun kita kena tambah negatif. Okay. So kita akan dapat kat sini 6 darab dengan negatif 2, negatif 12. Okay. So macam mana nak tahu jawapan kita ni dah betul? Kita cek balik nombor bawah ni. X kuasa 2 sama tak dengan persamaan asal? X kuasa 2 positif, bawah ni pun X kuasa 2 positif. Okey, betul. Kemudian negatif 12 dekat persamaan pun negatif 12. So dah betul. Kemudian 4X tu positif dekat persamaan pun okey, positif 4X. So bila dah betul barulah kita boleh keluarkan jawapan pemfaktoran. Okay. So jawapan pemfaktoran dekat mana? Okay. Dia duduk dekat sini. Okay. Dua pasangan nombor dekat sini. Ini kita punya jawapan. Okay. So kat situ ada, kat atas ada X positif dengan 6 pun positif. So awak letaklah dalam kurungan yang pertama. X tambah 6. Okay. Kemudian yang bawah X dengan negatif 2. Kurungan yang kedua X tolak 2. Okay. So kita akan dapat balik pemfaktoran untuk hasil kembangan tadi. Boleh faham tak? Cikgu tunjuk satu contoh lagi ya. X kuasa 2 tambah 7X tolak 18. Okay. So first kali buat macam ni. Kemudian awak letak dekat bawah ni dulu. X kuasa 2 dekat sini, negatif 18 dekat sini, positif 7X dekat sini. Okay. Keluarkan balik persamaan tu, letak dekat bawah ni siap-siap. Okay. Kemudian baru kita cari nilai dekat dalam. So X kuasa 2 kita boleh pecahkan kepada X dengan X. Kemudian 18. Okay, 18 kat situ negatif 18 kan. So negatif tu abaikan dulu. Kita fokus pada nombor dia dulu. So 18. So kita kena keluarkan semua kebarangkalian kombinasi 18. Hasil darab yang boleh dapat 18 lah. Okay. So kita ada 1 dengan 18. Boleh dapat 18. 9 dengan 2 pun boleh dapat 18. Okay. Ini je lah. Yang lagi 6. 6 dengan 3 pun boleh dapat 18. Okay. Kemudian kita check one by one. Okay. Hasil darab boleh dapat 18. Kemudian kita cuba tolakkan. Okay. 1 darab 18, 18. Tapi 18 tolak dengan 1 boleh dapat tak 7? Tak boleh kan? So yang ni kita okay, reject lah. Okay. Kemudian 9 dengan 2 dapat 18. 9 tolak 2 boleh dapat 7 tak? Okay. Boleh dapat 7. So kita pilih yang ni lah. Okay. Yang bawah ni 6 darab 3, 18. Tapi 6 tolak 3 dapat 3. Okay. So tak boleh pilih lah yang ni. So kita pilih lah pasangan 9 dengan 2. Okay. Kemudian darab silang. Okay. Step ni awak kena ingat. Kalau tak ingat, salah nak cari faktor ni. Okay. So X darab dengan 9, 9X. X darab dengan 2, 2X. Kemudian dekat sini mesti operasi tambah. 9X tambah 2X. Okay, 9X tambah 2X adalah 11X. Tapi dekat sini positif 7X. So maksudnya kita kena buat sedikit ubah dekat sini lah. Okay. Sama ada dekat 9 ataupun dekat 2 kita kena tukar. Okay. So macam mana nak tahu nak tukar kat mana? Okay. Awak try je lah. Okay. Try letak tanda negatif dekat 9. Kemudian try tambah dulu. Negatif 9X tambah dengan 2X. Okay, kita dapat negatif 7X. Tapi nombor dekat bawah ni kita nak dia positif 7X. So maksudnya negatif bukan dekat 9. Negatif dekat 2 lah. Okay, dia mesti salah satu. Mesti. Okay, kalau tak atas, bawah. Okay, kadang-kadang mungkin dua-dua. Okay. So 9X tambah dengan negatif 2X. So kita boleh dapat 7X. Okay. So sini bila kita letak negatif dekat 2X, dekat 2, dekat sebelah kiri atas ni pun kena letak negatif. Okay, sebab kita dah ubah negatif 2X tu dah jadi negatif 2X, kita kena letak
tanda negatif. Kemudian baru boleh keluarkan jawapan. Okey. Apa? Farah. Farah, apa jawapan dalam kurungan ni? Farah, apa jawapan yang kita perlu letak dalam kurungan? Dua-dua kurungan. Farah ada? Farah, Ya. apa pun jawapan kita perlu letak dalam kurungan? X tambah 9. X tambah 9. X negatif 2. X tolak 2. Yang sebut negatif 2. Okay. X tolak 2. Tempat X negatif 2. Okay. Okey. Boleh faham tak? Farah, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Betul Yang lain boleh faham? Nabil okey? Okey. Okey. Yang ini cara manual lah. Okey. Tapi kita ada satu lagi, kita boleh guna calculator. Okay. Pernah guna calculator tak untuk cari pemfaktoran? Nabil pernah guna, Nabil? Pernah cikgu. Pernah. Okay. Ada tak siapa yang tak pernah guna calculator untuk cari pemfaktoran? Biar cikgu tahu, ada tak yang tak tahu guna calculator? Boleh tolong jawab tak? Ada siapa yang tak tahu guna calculator untuk cari jawapan? Semua tahu? Ada siapa tak tahu? Semua tahu Okey, so kalau semua tahu, ah. Siapa lagi tak tahu? Cikgu nak ajar cara cepat ni. Biar awak cakap sekarang. Kalau tak tahu, cakap bila tak tahu. Okey. Sebab yang ini cara panjang. Okey, yang ini cara panjang lah buat darab silang ni. Okey, sebenarnya ada cara yang lagi cepat. Kita boleh guna calculator. Okey. Orang kan suka guna calculator. Okey. So, cikgu tunjuk dulu. Okey. Untuk yang pakai calculator 570 MS. Okay, maksudnya yang bukan advance punya calculator lah. Okay, yang bukan kelas WIS tu. Okay. So siapa yang pakai calculator 570 MS? Okay, cikgu tunjuk dulu Yang pakai calculator 570 MS. Okay, bukan EX EX tu yang advance punya. Sebab dia punya interface tu lain, tak sama. Okay. Nak masuk dia punya function tu semua tak sama. Okay. So cikgu ambil soalan yang sama. X kuasa 2 tambah 7X tolak 18. Okey. So ini kita panggil, dekat sini kalau awak tengok pemboleh ubah dekat sini adalah pemboleh ubah tertinggi, dia adalah pemboleh ubah berkuasa 2. So bila pemboleh ubah berkuasa 2, dia adalah kita panggil persamaan kuadratik. Kalau kuasa pemboleh ubah tertinggi 1, itu persamaan linear. Okay, yang ini persamaan kuadratik. So persamaan kuadratik dia ada persamaan arm. Persamaan arm kuadratik. Okay. So ini persamaan arm dia. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. So persamaan arm ni dia guna semua operasi tambah. Okay, nanti awak jangan ingat persamaan kuadratik semua mesti tambah, tak. Okay, ini persamaan arm umum je. Okay, semua dalam keadaan positif. Okay, so jawapan persamaan kuadratik boleh semua positif, boleh ada positif, ada negatif, boleh semua negatif pun ada juga.
Okey, ini cuma persamaan am. Okey, so kalau awak tengok kat sini, okey. Depan sebelum X kuasa 2 adalah nilai A. Okey. So A, B dan juga C ni adalah nombor yang berada di hadapan setiap pemboleh ubah. Okey. So depan X kuasa 2 adalah untuk mewakili nilai A. Yang X kuasa 1 nilai B. Yang nombor sahaja yang tak ada X, tak ada huruf, okey, itu mewakili nilai C. So kalau awak tengok dekat persamaan ni, X kuasa 2 tambah 7X tolak 18. Okey. So depan X kuasa 2 adalah bernilai 1. So A dia adalah positif 1. Sebab X kuasa 2 tu positif, so 1 tu positif lah. Okay. Kemudian nilai B dia, okay, tengok dekat nombor yang duduk dengan X kuasa 1. Okay, yang tak ada, X yang tak ada kuasa 2 tu. Nombor dia saja, jangan ambil sekali dengan X. Okay. So yang X saja tu, nombor depan dia adalah positif 7. So positif 7 lah. Okay. Kemudian nilai C 18. Okay, nilai C ni nilai yang tak bercampur dengan huruf. Okay, dia seorang-seorang je nombor. Okay. So nilai C ni, okay, kena tengok operasi sebelum. Kalau negatif, so nilai C ni adalah negatif 18. Jangan ambil 18 positif saja. Okay, lagi salah masuk dalam kalkulator. Okay. So untuk nak guna kalkulator, awak kena tahu nak keluarkan untuk yang pakai kalkulator 570 yang biasa tu lah. Awak kena tahu nak keluarkan nilai A, nilai B dengan nilai C. Kalau pakai kalkulator yang advance tu, okay, kita boleh masukkan persamaan kuadratik ni dalam kalkulator, boleh masuk keadaan sebenar persamaan tu. Tapi dalam kalkulator yang bukan advance ni, kita kena keluarkan nilai A, B dan C tu. Okay. So yang ni kena tahulah. Kalau nak pakai kalkulator, kena tahu keluarkan A berapa, B berapa, C berapa. Okay. Contoh katalah dia bagi negatif X kuasa 2 tolak 5X tambah 9. Okay. So nilai A dia apa? Okay. Tengok dekat X kuasa 2. X kuasa 2 tu ada tanda tolak dekat depan. Dekat depan dia. Okay. So nilai X kuasa 2 tu adalah nilai 1. Okay. So nilai A dia adalah negatif 1. Kemudian B. B tengok dekat X yang kuasa 1. Nombor sebelum dia 5. Nombor sebelum 5 ada tanda tolak. So nombor dekat situ adalah negatif 5. Kemudian C dia adalah positif 9. So 9 lah. Okay. So itu nilai A, B dan juga C. Okay. Jelas yang tu? Boleh faham? Nak keluarkan A, B dengan C tu boleh faham Boleh? Okay. Okay. So dekat kalkulator yang biasa okay. Awak pergi dekat mode. Sekejap cikgu letak kat sini Okay. Pergi dekat button mode. Okay. Tekan mode tu 3 kali. Okay. Mode tekan 3 kali. Kemudian okay, ini step nombor 1 lah. Step nombor 2, okay, awak akan nampak, okay, kalau siapa-siapa yang tak jumpa apa yang cikgu tulis dekat sini, bagi tahu Jangan senyap, okay. So dah tekan mode 3 kali, awak akan jumpa dia letak kat situ EQN, MAT dengan VCT. Okay. So pilih EQN. Okay. So untuk pilih EQN, awak kena tekan nombor 1. Okay. Dia letak kat situ kan, 1 kan. So tekan nombor 1. Kemudian dia keluar unknowns. Unknowns 2, 3. Okay, dekat sini awak kena tekan dekat button replay tu. Button yang tengah tu. Kan, button tengah ni. Ni button tengah ni. Okay, tekan arrow ke kanan. Tekan arrow ke kanan, daripada unknowns tadi dia tukar ke degree. Dapat Okay. Dia tukar ke degree kan. So degree tu awak pilih 2. Degree pilih 2.
tekan 2. Okay. So dia akan keluar. Dia akan keluar, dia tanya awak A tanda soal. Okay. Ni yang cikgu cakap tadi tu. Nilai A, B dan juga C tadi. Okay. So A tanda soal, awak masukkan nilai A. Nilai A 1, so masukkan nombor 1. Tekan nombor 1, tekan sama dengan. Dia akan pindah pula ke B. Okay. Masukkan nilai B 7. Tekan sama dengan, dia tanya pula nilai C. So C negatif 18. Masukkan negatif 18. Okey. Dah sampai situ semua dapat tak? Sampai step situ semua dapat tak? Masukkan A, B dan C. Semua setiap kali masukkan, semua tekan sama dengan. Dapat sampai situ? Ada tak yang tak dapat sampai step tu? Wani dapat? Dapat. Sofina dapat? Dapat tak Sofina? Saya tak dengar lah suara. Awak hangguk sikit. Hangguk. Dapat ke tak? Dapat. Okey. Saya tak dengar lah mic. Farah dapat tak Farah? Dapat. Farish dapat Farish? Dapat Danish? Dapat ego. Dapat. Okey. Okey, kalau tak ada siapa yang tak dapat tolong bagi tahu. Okey. So bila awak tekan dah masuk A, nilai A sama dengan B sama dengan C sama dengan, okey. Apa dia tulis lepas tu? Lepas tekan sama dengan, dia tulis X1 sama dengan 2. Kan? Ada kat situ kan? X1 sama dengan 2. Okey, sekejap Cikgu boleh ni. Okey. So bila awak dah tekan semua tu, dia tulis X1 sama dengan 2. Cikgu letak kat sini X1 sama dengan 2. Kemudian awak tekan sama dengan sekali lagi. Dia ada lagi satu. X2 sama dengan negatif 9. Okay. Awak tekan kali, lepas awak tekan, selepas masuk nilai C, tekan sama dengan, dia terus tunjuk X1 sama dengan 2. Tekan sekali lagi sama dengan, dia keluar pula X2 sama dengan negatif 9. Okay. Kalau awak tekan sama dengan sekali lagi, dia patah balik dekat, dia tanya nilai A, B, C. So untuk awak nak pergi balik dekat nilai X1, X2 ni, awak tekan je sama dengan. Sampailah dia tukar, dia tunjuk balik nilai X1, X2. Okay. Jangan clearkan, jangan resetkan kalkulator. Okay. Kalau awak dah terlajak tekan sama dengan, okay, awak tekan je terus sama dengan tu, nanti dia akan tunjuk balik nilai X1 dengan X2 tu. Okay. So okey, nilai-nilai X ni, okey, macam mana kita nak transferkan jawapan dia. Okey, so cikgu ambil balik persamaan ni. X kuasa 2 tambah 7X tolak 18. Okey, so nilai X yang pertama tadi, 2 kan? So awak letak dekat bawah ni, X sama dengan 2. Yang dia letak 1, 2 tu tak payah ambil. Okay. X sama dengan 2, satu lagi X sama dengan negatif 9. Okay. Kemudian dekat tengah-tengah ni, okay, buat 2 kurungan pemfaktoran macam ni. Okay. Okay, sekarang kita nak masukkan jawapan dekat dalam kurungan ni. Okay, dengan menggunakan jawapan X1 dan juga jawapan X2 tadi. Okay, kita nak masuk balik dalam kurungan. So kalau awak tengok yang pertama, X sama dengan 2. 2 tu positif kan? Bila masuk dekat dalam kurungan yang pertama, positif 2 tukar jadi negatif 2. Kemudian X sama dengan negatif 9. 9 tu negatif. Bila kita transfer masuk dalam kurungan, kita tukar dia jadi tambah 9. So awak akan dapat balik dia punya pemfaktoran lah. Okay. Sama macam kaedah darab silang tadi. Okay. Dapat jawapan yang sama. Okay. Cumanya yang guna darab silang tadi, okay, susunan tak sama, tak ada masalah. Macam tadi yang kita buat darab silang, kita dapat X tambah 9 dulu, baru dapat X tolak 2.
Tapi guna kalkulator ni dapat X tolak 2 dulu. Baru X tambah 9. Tak ada masalah. Bila kita kembangkan, kita akan dapat balik persamaan asal. Okay, jawapan sama je. Okay. So, cikgu ulang balik sekali lagi. Okay. Daripada jawapan X1 dengan X2 tu, kalau jawapan dekat kalkulator positif, dekat dalam kurungan awak kena tukar dia jadi negatif. Kalau jawapan dekat kalkulator negatif, masuk dalam kurungan tukar jadi positif. Kena terbalikkan. So, awak akan dapat dia punya pemfaktoran. Okay. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okay. Soalan pemfaktoran kuadratik ni, awak tak perlu resetkan awak punya kalkulator. Okay. Awak boleh replace nilai A, nilai B, nilai C untuk soalan lain. Okay. Awak tekan je sama dengan sampai dia keluar balik A tanda soal. Kita boleh terus replace nilai A yang baru. Okay. Tak perlu masuk balik daripada awal mode, masuk EQN yang awal tadi, tak perlu dah. Okay. Awak tak perlu keluar daripada situ, dia boleh replace nilai baru terus. Okay. Contoh soalan lain. Okay. Y kuasa 2 tolak 9Y tambah 20. Okay. So, okay. Pastikan awak duduk balik dekat A tanda soal. Okay. Tekan sama dengan tu. Okay. Sampailah skrin tunjuk dekat A tanda soal. Stop dekat situ. Okay. So, dekat sini kita keluarkan dulu nilai A, B dan juga C. Okay. A, B dan juga C. Okay. Cikgu nak tanyalah yang ni. Tengok semua tahu ke tak? Nilai A. Zarifah, apa nilai A? Zarifah, apa nilai A? Berapa nilai A? Zarifah, boleh jawab tak? Cepat. Zarifah, nilai A apa nilai A? Kenapa tak nak jawab? Zarifah, boleh cakap tak? Najmi, apa nilai A? 1. 1. Positif ke negatif? Positif 1. Positif 1, okey. Positif 1. Nilai B. Farha, nilai B apa Farha? Berapa nilai B? Negatif 9. Negatif 9. Okey. Nilai C positif 20. Okey. So, nilai A, B, C ni tak boleh salah. Kalau salah, salahlah kita punya pemfaktoran. Okey. Okey, so dekat kalkulator, okey, dekat nilai A tanda soal tu, okey, awak tekan satu balik sekali lagi. Okey. So dia akan tukar tanya B dan kemudian tanya C. Okey. So B masuk negatif 9, tekan sama dengan C masuk 20. Positif 20. Okey. Ada tak yang dah tak boleh masuk nilai A, B dan C? Zarifah, bukan Y Zarifah. Okay. A, B, C itu adalah nilai nombor, bukan huruf. Nilai di hadapan nombor. Okay. Awak kena ingat A dekat mana, B dekat mana, C dekat mana. Okay. Kalau tak ingat, tak boleh guna kalkulator. Okay. Kena guna cara persilangan biasa ni. Okay. Darab silang biasa ni. Dah masukkan A, B, C. Anis, apa jawapan X yang pertama? 5.
X 5. Positif negatif? Positif. Positif. Okey. Positif 5. Okey. Kalau awak tengok persamaan ni, semualah. Okey. Persamaan ni dia pakai Y kan. Dalam kalkulator, dia akan pakai semua X. Okay. So dekat sini, awak tak boleh tulis X sama dengan 5. Awak kena ikut apa persamaan awak punya huruf. Okay. Sebab dalam kalkulator dia tak ada huruf selain daripada X. Okay. Untuk ni lah, untuk kuadratik ni lah. Okay. Untuk function lain adalah pakai Y juga, tapi untuk EQN ni dia pakai X je. Semua jawapan dia akan tunjuk dalam keadaan huruf X. Okay. So kat sini awak kena letak Y ikut persamaan kita lah. Y sama dengan 5. Satu lagi Y. Aisyah. Ada seorang lagi kan. Aisyah Kristina. Apa satu lagi nilai Y? Empat. Aisyah. 4. Okey. Okey. Y lagi satu adalah 4. Y sama dengan 4. Okay. So, okay. So untuk awak letak nilai-nilai X ni, okey, awak tinggalkan sedikit space di ruang di tengah. Okey, sebab kita nak letak dua kurungan. Kemudian baru kita transfer masuk dekat dalam kurungan. Okey. So cara nak transfer masuk dia, apa jawapan dekat X tu kalau dia positif, masuk dalam kurungan jadi negatif dan sebaliknya. Okey, so dekat sini dia akan jadi Y tolak 5, Y tolak 4. So, kalau kita kembangkan balik, okay, untuk cek betul tak? Okay. Y darab dengan Y kuasa 2, Y darab dengan negatif 4, negatif 4Y, negatif 5 darab Y, negatif 5Y, negatif 5 darab negatif 4, positif 20. Y kuasa 2, negatif 4Y tolak 5Y, negatif 9Y, tambah 20. So, samalah dengan kita punya persamaan tadi. Boleh Dia. Okey, yang pakai kelas Swiss ada tak? Siapa pakai kelas Swiss? Ada tak yang pakai kelas Swiss? Ada. Ada. Okey. Tahu tak nak guna? Dah lupa. Dah lupa. Okey. Okey, untuk yang pakai kelas Swiss Okey, untuk yang pakai kelas Swiss, awak kena pergi dekat menu, pergi dekat equation. Okay, equation function tu. Okay, yang ada A tu kan, equation function. Kemudian ambil, dia letak kat sini ya. Okay, kelas Swiss. Untuk yang pakai kelas Swiss, okay, menu equation. Kemudian pilih polynomial. Okay. So polynomial dia tanya degree kan, polynomial degree, okay, pilih 2 lah. Okay. Degree 2. Okay. So dia tunjuk terus dekat situ bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. Untuk yang siapa yang pakai kelas Swiss, dia tak perlu ingat nilai A, B dan C. Sebab apa? Sebab dia boleh terus masukkan persamaan. Rupa persamaan macam mana, macam tu kita boleh masukkan. Okay. So cumanya dekat situ dia pakai X lah. Okay. So awak masukkanlah kat kita punya persamaan Y kuasa 2 kan. So Y tu bernilai 1. So awak masukkan nilai 1 lah. Okay. Masukkan nilai 1 sama dengan, kemudian negatif 9Y. So negatif 9X lah kat situ. Masukkan negatif 9. Kemudian masukkan positif 20. Masukkan nilai 20. Okay. Kemudian tekan sama dengan, lepas masukkan 20, tekan sama dengan sekali lagi. Nanti dia keluar lah. Dia keluar X1, X2 tu. Dapat tak?
Yang pakai kelas Swiss dapat tak? Siapa yang pakai kelas Swiss tadi? Dapat tak? Siapa pakai kelas Swiss tadi? Ya. Oh, Damian. Dapat tak? X1, Dapat. 5, X2, 4. Dapat kan? Dapat. Okey. Okey. Okay. So, itu dia punya yalah, okay, kena masuk dekat polinomial. Okey, cuba try pakai calculator. Okey. Bagi dua soalan. Okey. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Kalau buat latihan pakai calculator boleh ke cikgu? Okey. Pakai calculator ni dalam exam pun awak boleh pakai. Dalam exam pun boleh pakai. Tapi awak kena tahulah dia punya apa yang perlu ada lah. Okay. Apa jalan kerja yang dekat mana jalan kerja yang diberi markah. Awak kena tahulah. So benda tu kena tunjuk dalam jalan kerja. Okay. So kalau soalan macam ni, soalan yang jenis persamaan kuadratik ni, okay. Okay. Ini antara jalan kerja yang yang perlu ada je lah. Okay. Jalan kerja ni yang bentuk pemfaktoran ni. So, ini persamaan. Okay. Ini awak punya pemfaktoran. Okay. Ini awak punya nilai-nilai X. Tapi untuk pemfaktoran nilai-nilai X ni kita tak pakai lah. Okay. Cumanya kita gunakan nilai-nilai X ni untuk dapatkan bentuk pemfaktoran tu. Okay. Kalau ikut skema pemakahan, okay. Kalau awak buat benda ni, awak buat jalan kerja ni tak ada markah. Kalau ikut skema lah. Okay. Untuk jalan kerja yang macam ni tak ada markah. Okay. Sebab soalan ni markah dia tak banyak pun. 3 je kot. Kalau soalan yang jenis pemfaktoran macam ni. Okay, 2 soalan ni. Cuba guna kalkulator. Cari pemfaktoran dia. Hantar kat cikgu Cikgu nak tengok bentuk pemfaktoran yang 2 kurungan tu. Kali dengan macam contoh jalan kerja tadilah. Okay. So ingat kalau persamaan kuadratik tu dia guna bukan X. Bila awak dapat jawapan dekat kalkulator jawapan X tu, tapi bila tulis awak kena tulis ikut huruf soalan lah. Okay. Dekat sini P tu kan P. So awak punya pemfaktoran nanti akan pakai P lah. Okay. P tambah berapa, P tolak berapa. Dia kena pakai huruf P lah. Jangan pakai huruf X.
So guna kalkulator ni kalau soalan tu soalan kertas satu, okey, banyak menjimatkan masa awak lah sebenarnya. Sebab kertas satu kan 40 soalan, 1.5 jam. Okey, biasanya okey, susah nak habiskan semua 40 soalan dalam 1.5 jam. Okay. So bila ada cara yang kita boleh guna kalkulator, dan guna kalkulator. Farish, nombor 2 tu, cek balik awak punya nilai A, B, C. Okay. Kalau dapat lain tu, biasanya nilai A, B, C awak salah masuk. Okay. Salah masuk ni maksudnya mungkin nilai tu positif, okay, awak masukkan negatif. Ataupun nilai tu sebenarnya negatif, awak masukkan dalam kalkulator positif. Kes. Okay. Jangan pakai X pemfaktoran awak, ikut persamaan. Okay. Persamaan guna P. Huruf P tu pemfaktoran pun kena pakai P. Okay. Tidak jadi pelik lah. Okay. Persamaan awak P tapi jawapan X. Siapa ni? Anis. Jawapan dekat kalkulator, dia tak sama dengan jawapan dekat dalam kurungan. Dia terbalik. Jawapan dekat kalkulator positif, jawapan dekat kurungan negatif. Kalau dekat kalkulator X sama dengan 4, dekat dalam kurungan akan jadi X negatif 4. X tolak 4 lah. Ini awak ambil dari jawapan ni daripada kalkulator, awak terus masukkan dekat dalam kurungan. Okey, kat kalkulator positif, dekat dalam kurungan pun awak letak positif. Buat balik Dia mesti terbalik. Ni ada letak sama dengan pula dalam kalkulator. Dalam kalkulator pula, dalam kurungan. Dalam kurungan tak ada sama dengan Dalam kurungan ada operasi tambah atau operasi tolak aja. Tak ada kurungan, tak ada sama dengan dalam kalkulator, dalam kurungan. Apa ni? Zulaika. Zulaika, dalam kurungan tak ada sama dengan. Dalam kurungan tu kita letak apa jawapan yang kita dapat daripada kalkulator. Kalau kalkulator dapat positif, so dalam kurungan letak tolak. Kemudian jangan guna X dalam kurungan. Okey. Sebab persamaan tu guna P. Okey cikgu. Tak apalah, awal-awal mungkin tak biasa, lama-lama awak biasalah. P tambah 2. Okey. Danish, Ya, cikgu. tak payahlah kembangkan balik. Cikgu nak pemfaktoran dia je.
Yang kembangkan tu itu kalau kita nak semak balik je sama ada sama tak dengan kita punya persamaan. Tak payah Alright, okay. kembangkan. Tak payah kembangkan balik. Okay, so kalau nak guna kalkulator, okay, kena hafal lah step-step dia. Step nak masuk dalam mode kuadratik tu kat kalkulator macam mana. Okay, nak apa? Nak keluarkan nilai A, B dan C. Okay. Najmi, kenapa buat cara manual? Tadi cikgu tunjuk kalkulator tak faham ke macam mana? Ke saja guna cara manual? Saya guna cara manual. Saja guna cara manual. Okey. Ha. Yang awak dapat, okey, awak guna cara manual. Yang awak dapat bahagian yang sebelah sini X dengan 2X kan? Soalan nombor 1 kan? So yang ni kena tambah kan? So bila tambah kat sini, awak punya X tu negatif 3X betul? Bawah ni negatif 3X kan? Tapi awak punya hasil darab silang tu kalau tambah dapat positif 3X betul? Betul. Okey, so tak sama kan? So bila tak sama, awak kena try and error masukkan tanda negatif dekat salah satu ataupun dekat kedua-dua. Okay. Masukkan salah satu dulu, negatif X. Negatif X tambah 2X dapat berapa X Najmi? 1 dapat 1x. Dapat 1X, positif negatif? Positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, so salah lah. Dapat 1. Sepatutnya kena dapat 3 kan? Okey. So padam dekat sini. Tukar tanda negatif tu pindah ke bawah. Okey, sekarang cuba tambah. Boleh dapat negatif 3X tak? Kalau tukar tanda negatif dekat, dapat tak? Negatif 1. Negatif 1X. So pun tak dapat juga. So bila salah satu tak dapat, kita letak dua-dua. Negatif X tambah negatif 2X. Dapat tak negatif 3X? Dapat. Dapat. So bila dapat, so maksudnya kena letak dekat dua-dua lah. So bila awak dah ubah sini dua-dua, dekat bahagian dalam ni, awak kena tambahlah dua-dua tanda negatif dekat 1 dengan 2 tu. Okay. Sebab hasil darab silang tadi adalah untuk jawapan-jawapan positif sahaja. Tapi bila kita dah ubah X dengan 2X tu jadi dua-dua negatif, dekat dalam pun kita kena ubahkan dia jadi negatif dua-dua. Itu dapat jawapan X tolak 1, X tolak 2. Faham tak Najmi? Faham tu. Faham Faham. Okey. Okey. Dia ada satu lagi. Okey. Satu lagi. Okey. Dia ada satu lagi keadaan yang guna kalkulator ni. Okey. Jawapan dia tak sama macam yang ni. Kalau awak tengok yang ni, semua contoh-contoh yang cikgu bagi ni, semua nilai-nilai yang kuasa 2 tu,
Okay, X kuasa 2, P kuasa 2, semua bernilai 1. Okay, cikgu tak ada tunjuk yang contoh yang selain daripada 1. Maksudnya nombor dekat pemboleh ubah yang berkuasa 2 tu selain daripada 1. Cikgu tak ada tunjuk lagi. Okay, yang ni semua cikgu tunjuk contoh-contoh yang nilai dekat pemboleh ubah berkuasa 2 semua bernilai 1. Okay, kalau dia bukan 1, okay, macam mana kita nak buat pula? Okay, contoh okey. Contoh dia katalah kita ada 6x kuasa 2 tolak x tolak 2. Okey. So, nombor di hadapan x kuasa 2 adalah bukan 1. Okey, dia ada nombor selain 1. So, dekat sini A dia sama dengan 6, P dia sama dengan negatif 1, P dia sama dengan negatif 2. Okey. Masuk dekat mode tu, okey. Ada siapa yang dah keluar daripada mode? Tak ada Ada tak yang dah keluar? Kalau dah keluar, masuk dulu sebelum cikgu sambung. Lagi cikgu dah sambung, awak tak masuk dalam mode lagi jadi tak faham. Dah, semua masih lagi dalam mode EQN tu Okey, masukkan 6, negatif 1 dengan negatif 2. Kalau dalam kelas WIS, dia akan tunjuk jawapan dalam bentuk pecahan. Pecahan tak wajar. Tapi kalau dalam kalkulator bukan kelas WIS, dia akan tunjuk nombor perpuluhan. Okey. So, awak dapat perpuluhan kan? 0.66666 panjang kan? Okey. So, tukarkan kepada bentuk pecahan. Okey, shift ABC. Okay. So, apa nilai X yang pertama? Amy, apa nilai X yang pertama? Uh, 2/3. 2/3. Farish, nilai X yang kedua. Mesti ambil dalam pecahan. Tak boleh ambil dalam perpuluhan. Farish tak ada mic. Patricia, Balkis. Apa X yang satu lagi? Negatif 1/2. X sama dengan negatif 1/2. Okey. Yang ini dia lain sikit cara kita nak masukkan dekat dalam pemfaktoran. Okey, tengok elok-elok Okey, untuk yang dapat jawapan dalam pecahan, kita tak boleh letak dia punya pemfaktoran tu dalam keadaan pecahan. Okay, maksudnya tak boleh letak kat sini X tolak 2/3 X tambah 1/2. Okey, tak boleh letak macam ni. Okay, sebab bukan sebab salah, tak salah pun, tapi kalau soalan objektif, pilihan jawapan pemfaktoran dia tak bagi dalam bentuk macam ni, dalam bentuk pecahan macam ni. Okey, sebab tu tak boleh letak dalam bentuk pecahan macam ni. Okey, yang ini, tengok elok-elok Yang ini bila awak dapat bentuk pecahan, 2/3. 2/3, 3 yang bawah ni bawa naik atas, darabkan dengan X. Macam awak buat linear biasa tu. 3 darab dengan X, so awak letak kat sini 3X. Kemudian bila awak dah bawa 3 naik atas, tinggallah 2 dekat situ kan. 2 tu positif, betul? Bila awak bawa naik 3 duduk dengan X, keadaan dia jadi macam ni. 3X sama dengan 2. So, yang 2 ni positif kan? Dalam ni tukar dia jadi tolak 2. So, dia jadi 3X tolak 2. Kemudian yang ini 2 bawa naik atas,
dia jadi 2x. So dekat sini 2x lah. So yang tinggal sebelah kanan tu tinggal negatif 1. Negatif 1 ni tukar operasi. Tambah 1. Okay, so pemfaktoran dia jadi 3x tolak 2, 2x tambah 1. Okay, kalau awak kembangkan balik, mesti dapat balik sama ungkapan asal. Boleh Cikgu ulang balik. Okay, cikgu ambil contoh jawapan x. X sama dengan negatif 5/3. Atau put lagi satu. X sama dengan 1/6. Okay, macam mana kita nak faktorkan? 3 darab naik atas jadi 3x. Negatif 5 tukar jadi positif 5. 6 darab dengan x, 6x. Positif 1 tukar jadi tolak 1. Clear? Clear semua? Boleh? Kita cuba satu soalan. Okey. Try satu soalan ni. Okey, kalau yang melibatkan nombor yang bukan 1, okey, kalau cara manual ni dia banyak cerita sikitlah. Okey. Sebab apa? Okey, contoh cikgu tunjuk kalau yang siapa yang nak guna cara darab silang buat jadual tu kan. Okey. Kalau 6x kuasa 2 ni, okey, kalau kita nak pecahkan, dia ada dua tau. Dia ada dua kemungkinan, iaitu awak pecahkan 6x dengan x, dapat 6x kuasa 2. Ada juga kemungkinan lagi satu, kita boleh pecahkan jadi 3x dengan 2x. Okay. So dekat sini lah yang akan ambil masa lama kalau guna cara macam ni. Okay. Sebab awak kena test dua-dua. Okay. Kalau awak test dengan kalau awak test 6x kuasa 2 tu, awak pecahkan kepada 6x dengan x. Bila awak darab silang semua tak dapat, maksudnya dia bukan guna 6x dengan x. Okay. So awak kena pecahkan 6x kuasa 2 tu jadi 3x 2x. Baru boleh dapat. Okay. So dia banyak kerja sikit lah kalau cara manual ni. Okay. So kalau pakai kalkulator ni cepat sikit. Okey, last satu soalan hantar dekat Telegram. 15x kuasa 2 tambah x tolak 2. Okey, satu je. Okay, so next week kita start form 5 Okey, lepas dah dapat pemfaktoran tu jangan pergi kembangkan Okey, kembangkan tu tak perlu, kembangkan tu kita nak cek jawapan je. Hantar sampai awak dapat pemfaktoran dia macam mana je. Cikgu nak tengok jawapan pemfaktoran je. Wani boleh keluar Wani.
Sekejap cuba tengah cek seorang-seorang. Kristina, kena buat soalan nombor 1 ni. Tadi cikgu tunjuk awak ada tengok tak tadi yang cikgu tunjuk yang kalau nilai pemboleh ubah kuasa 2 dia bukan 1? Tak sempat. Tak sempat. Tunggu jap Anis. Ya. Kenapa awak punya pemfaktoran ada sama dengan? Tukar balik Ke sini ajak Siapa pergi? Semua dah. Pergi yang ada dalam ni. Lagi ramai. Tu boleh buat je. Okey lah tu. Terima kasih, cikgu. Sama.